Aku rekod. Okay, dah rekod dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kami daripada Kumpulan 10 akan membentangkan tajuk kami adalah konflik bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah di dalam kes Iki Putra. Okay, next. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri saya, Nur Dayanda binti Muhammad Khalil, nombor matrik 2211272. Lepas ni kawan-kawan saya akan, sebelum mereka meneruskan bahagian masing-masing, mereka akan menerangkan ataupun memperkenalkan diri masing-masing. Next. Okey, sebelum kita meneruskan perbentangan, kami akan tunjukkan video untuk memberi rambangan ataupun memberi penerangan secara kasar apa itu kes Iki Putra untuk kita melihat apa yang berlaku sebenarnya dalam kes Iki Putra. Okey, boleh play video? Meskipun Majlis Agama Islam Selangor MAIS akur keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung kes Iki Putra Mubarak menentang Kerajaan Negeri pada 25 Februari lalu, namun perkara itu tidak boleh sama sekali dilihat sebagai suatu bentuk pengiktirafan terhadap golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Pengerusi MAIS Tan Sri Datuk Seri Abdul Aziz Muhammad Yusof dalam kenyataannya hari ini menegaskan perbuatan persetubuhan sejenis atau di luar tabi'i tetap merupakan kesalahan yang amat serius dan bercanggah dengan ajaran Islam, akhlak, moral dan norma kehidupan masyarakat di Malaysia. Jelasnya, MAIS menghormati keputusan mahkamah berhubung petisyen di bawah artikel 4-3 dan -4 Perlembagaan Persekutuan yang difailkan oleh Iki Putra, seorang lelaki beragama Islam yang dituduh dengan kesalahan cubaan melakukan persetubuhan di luar tabi'i di bawah Seksyen 28 yang dibaca bersama dengan Seksyen 52 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995. Pada masa sama, pihak MAIS dan pihak berkuasa agama Islam negeri akan bekerjasama dengan pihak polis bagi memastikan siasatan dilakukan mengikut tata cara sewajarnya. Diana mute. Diana mute. Okey, maaf ke saya. Seterusnya daripada video tersebut kita akan lihat, kita akan faham kenapa secara kasar apa itu sebenarnya kes Iki Putra. Okey, seterusnya saya akan menerangkan abstrak yang dijelaskan dalam artikel kami. Okey, selanjutnya abstrak. Apa yang terkandung dalam abstrak adalah sedikit pendahuluan, metodologi, objektif dan hasil kajian lah. Okey, kita akan tengok sikit. Sistem kehakiman di Malaysia mengamalkan dualisme ataupun dualisme, iaitu Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah saling wujudnya Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah yang mana berkait dengan perkembangan sejarah kedatangan undang-undang ke Malaysia. Seterusnya, objektif kajian kami atau penulisan kami sendiri adalah menganalisis konflik bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Syariah yang berlaku dalam kes Iki Putra lawan Kerajaan Negeri Selangor and another, dan daripada situ kita akan lihat kami akan menjelaskan badan kehakiman, apa itu badan kehakiman khususnya Mahkamah Islam ataupun Mahkamah Syariah dalam berkaitan Islam sebelum dan selepas merdeka. Kita akan lihat perkembangan undang-undang sebelum merdeka dan selepas merdeka ataupun semasalah. Kemudian kami ataupun artikel kami menjelaskan kesan pindaan kepada perkara 111A Perlembagaan Persekutuan. Okey, apa itu kesan daripada pindaan tersebutlah. Kemudian metodologi kajian kami adalah menggunakan kajian kualitatif, iaitu membuat kita akan dapat data-data daripada artikel kami diperolehi secara kajian perpustakaan ataupun analisis dokumen dengan menganalisis artikel-artikel berkaitan dengan konflik bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Syariah, dan kami juga menganalisis ataupun membuat analisis dokumen melalui artikel-artikel yang melakukan kajian kes. Kemudian hasil kajian kami mendapati bahawa dalam kes Iki Putra ni wujudnya konflik bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, walaupun pindaan 111A telah dilakukan di Perlembagaan Persekutuan, yang mana keputusan tersebut sedikit sebanyak memberi kesan kepada kedudukan Mahkamah Syariah itu sendiri, dan kami mengharapkan penulisan atau artikel kami ini adalah memberi ataupun
memberi sumbangan kepada pihak berkepentingan dan masyarakat, membuka mata masyarakat mengenai konflik bidang kuasa, mahkamah sivil dan mahkamah syariah yang sering berlaku pada masa kini lah yang tetap akan berlaku melalui kes-kes yang wujud di mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Dan seterusnya melalui artikel ini juga kami mengharapkan cadangan yang kami anjurkan ataupun kami cadangkan di akhir pembentakan kami ni akan dilaksanakanlah oleh mana-mana pihak yang berkepentingan. Next. Okey, seterusnya pendahuluan. Kita tengok sikitlah, okey. Konflik antara undang-undang Islam dan undang-undang sivil sentiasa diperkatakan oleh para ulama dan profesional undang kerana ia adalah isu semasa yang berterusan hingga hari ini. Boleh kita lihat sebelumnya kes Iki Putra juga ada juga kes-kes lain yang membawa ataupun membincangkan mengenai konflik bidang kuasa antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Seterusnya, isu pertindahan bidang kuasa antara mahkamah syariah dan sivil masih menjadi pertikaian dengan bidang kuasa negeri dan persekutuan sering memutuskan di mahkamah apabila menentukan skop bidang kuasa. Itu bermaksud adalah bilanya ada berlakunya bidang kuasa, dia menentukan untuk menentukan skop bidang kuasa mahkamah sivil itu sendiri. Dan kita daripada kes-kes tersebutlah kita bilanya ada kes yang membawakan peruntukan yang mana adanya dalam undang-undang sivil dan undang-undang jenayah, dari situ kita akan adanya konflik bidang kuasa, mahkamah mana yang berbidang kuasa lah. Sama seperti yang kes yang kita akan bincang pada hari ini, iaitu kes Iki Putra lawan Kerajaan Negeri Selangor and another, sekali lagi memperlihatkan persoalan berkenaan bidang kuasa ataupun konflik bidang kuasa mahkamah syariah konflik bidang kuasa mahkamah syariah dan sivil yang mana responden mencabar keabsahan peruntukan Seksyen 28 Aman Jenayah Syariah Negeri Selangor, yang mana kawan-kawan saya ataupun sahabat-sahabat saya akan menjelaskan dengan lebih mendalam selepas ini. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada sahabat saya Nur Dayana. Okey, sebelum saya meneruskan part saya iaitu sejarah perundangan di Malaysia. Okey, nama saya Muhammad Imtiaz bin Zaharuddin, 2211-327. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan sebelum penjajahan. Okey, zaman Kesultanan Melayu Melaka mula sekitar pada abad ke-15 dan awal abad ke-16, ia bermula melalui penubuhan Melaka sebagai sebuah pelaburan sekitar tahun 1400 Masihi sehingga berkembang menjadi Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apabila Islam menjadi agama rasmi di Melaka, undang-undang Islam bersama undang-undang adat Melayu telah ditadbirkan oleh dalam negara itu, iaitu negeri Melaka lah. Okay, pengaruh unsur undang-undang tidak bertulis wujud pada peringkat awal pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Ia dikesan dengan istilah seperti perintah, kedaulatan, rahmat, kemurkaan dan beta yang mengandungi nilai yang sah. Okay, seperti kita lihat, sultan-sultan pada zaman Melayu Melaka dulu banyak mempraktikkan dan juga banyak mengandungi unsur-unsur Islam dalam undang-undang ketika itu. Okey. Ini kerana bagaimana raja digambarkan dalam sejarah Melayu sebagai sumber undang-undang dan kemuncak keadilan. Antara jenayah yang dihukum oleh raja ialah membunuh, menikam, menetak, memukul, memeras ugut, mencuri, menuduh palsu dan menafikan perintah raja. Raja dilambangkan sebagai puncak keadilan dalam menegakkan undang-undang yang dibuatnya sendiri, dan penguatkuasaan hukuman ini selalunya tidak sekata. Sekiranya seorang bangsawan terlibat, hukumannya sama ada diringankan atau tidak dikenakan sama sekali, kerana pengampunan yang diberikan oleh raja akan menyelamatkan seseorang daripada sebarang kehukuman. Okay, jadi kat sini apa kita dapat lihat adalah raja adalah sangat berkuasa dari sudut undang-undang pada ketika itu. Mengikut versi terawal sejarah Melayu, pada zaman perintah Iskandar Shah, lagi arahan telah dibuat tentang istiadat kerajaan. Arahan-arahan ini sudah tentu sah, lebih-lebih lagi sejak permulaan perintah Islam di Melaka. Para fuqaha telah memainkan peranan aktif dalam menasihati kerajaan agar menegakkan syariat Islam mengikut akidah ini, yang dipercayai telah dikuatkuasakan sejak zaman dahulu lagi. Perintahan Islam di Melaka bermula semula, tetapi ia tidak ditulis dalam kod sehingga undang-undang Melaka ditulis. Okey, bagi mengekalkan undang-undang dan ketenteraman Melaka untuk menjamin kedatangan pedagang-pedagang asing yang berterusan, maka sistem pemerintahan dan pentadbiran dibantu oleh pembesar-pembesar negeri. Oleh itu, undang-undang adalah di bawah kendalian bendahara yang melaksanakan kedua-dua fungsi politik dan kehakiman, ataupun kita lebih kenali sebagai Perdana Menteri. Temenggung pula bertanggungjawab menangkap penjenayah, mentadbir penjara dan menjaga ketenteraman awam, ataupun kita boleh gelar sebagai Ketua Polis pada zaman sekarang. Kebajikan penduduk pula di bawah tanggungjawab Syah Bandar.
Undang-Undang Melaka telah mempengaruhi pertumbuhan dan penulisan undang-undang di negeri-negeri lain di Tanah Melayu sehingga dikatakan hampir kesemua penulisan undang-undang di negeri-negeri Tanah Melayu sebelum kedatangan penjajah adalah berpunca atau di bawah pengaruh Undang-Undang Melaka. Okey, pengaruh undang-undang ini dapat dilihat dalam beberapa undang-undang negeri Melayu yang lain seperti Undang-Undang Pahang dan sebagainya. Okey, next slide. Okey, kita go kepada semasa penjajahan pula. Okey, kedatangan British memberikan impak yang sangat besar kepada sistem perundangan kita dahulu dengan memperkenalkan undang-undang Inggeris di Tanah Melayu serta menyempitkan dan meminggirkan pemakaian undang-undang Islam dan undang-undang adat yang telah sedia digunakan pakai dalam sistem pentadbiran keadilan ketika itulah. Okay, dalam hampir kesemua aspek undang-undang yang sedia ada telah digantikan dengan undang-undang Inggeris kecuali dalam sebahagian kecil iaitu hal ehwal agama Islam dan adat istiadat sahaja. Okey, pengenalan undang-undang Inggeris juga dan penerimaannya di Tanah Melayu berbeza-beza mengikut negeri. Perbezaan ini disebabkan oleh tahap penguasaan British yang berbeza dalam 4 kategori pentadbiran iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan juga akhir sekali negeri-negeri Borneo. Pengaruh undang-undang Inggeris terus mendominasi sistem perundangan di Tanah Melayu dengan memisahkan agama dengan urusan hidup. Hanya urusan agama Islam berkenaan saja seperti undang-undang diri dan keluarga masyarakat Islam saja yang kekal sebagai undang-undang Islam ketika itu. Inilah yang menjadi titik tolak kepada struktur dualisme dalam sistem mahkamah di Malaysia pada hari ini. Terdapat 2 mahkamah yang beroperasi serentak dengan bidang kuasa masing-masing iaitu Mahkamah Sivil yang menggunakan pakai undang-undang mengikut acuan Inggeris berbidang kuasa dalam hampir semua perkara terhadap penduduk Malaysia keseluruhannya, manakala mahkamah yang kedua adalah Mahkamah Syariah menggunakan undang-undang Islam hanya berbidang kuasa dalam urusan diri dan keluarga melibatkan orang-orang Islam sahaja. Seterusnya, British telah memperkenalkan undang-undang Inggeris ke Tanah Melayu dan Sabah Sarawak melalui 2 cara. Pertama, melalui undang-undang statutori iaitu dengan melaksanakan undang-undang baru yang berasal daripada undang-undang Inggeris seperti undang-undang jenayah, prosedur sivil, membuat bukti, membuat kontrak dan membuat tanah. Kedua, melalui keputusan hakim yang kebanyakan hakim British. Mereka membuat pertimbangan berdasarkan prinsip common law Inggeris dan telah menetapkan prinsip-prinsip undang yang mengikat mahkamah di negeri Melayu. Okey, apa yang kita lihat di sini adalah kedatangan British bukanlah setakat memberi impak yang negatif, malah ada juga yang memberi impak yang positif. Okey. Untuk mengukur pengaruh undang-undang Inggeris, mereka menerima pakai prinsip common law dan peraturan equity yang dilaksanakan di England dengan mengubah Akta Undang-Undang Sivil 1937, 1951 dan Akta Undang-Undang Sivil 1956. Ataupun kini kita kenali sebagai Akta Undang-Undang Sivil 1956. Di bawah pemerintahannya, British tidak menafikan undang-undang Islam secara keseluruhan. Malah dalam beberapa kes, mereka masih mengiktiraf status undang-undang Islam sebagai undang-undang negara. Okay. Dalam pengaruh Inggeris di Tanah Melayu dapat dilihat melalui aplikasi undang-undang Inggeris dalam semua hal kecuali urusan keluarga, wakaf, pusaka dan kesalahan yang ada kaitan dengan agama Islam. Penguatkuasaan undang-undang Inggeris ini berlarutan walaupun setelah negara mencapai kemerdekaan. Realitinya, sejarah tersebut telah melakarkan Malaysia adalah sebuah negara yang unik kerana kepelbagaian sistem perundangan dan kepelbagaian bangsa yang mampu hidup aman dan bertoleransi. Kini setelah hampir 60 tahun mencapai kemerdekaan, kita harus sedar dan bangun membentuk identiti tersendiri tanpa dibayangi pengaruh jajah. Telah tiba masanya hakim-hakim tempatan yang kita ada sekarang ini mengasas perundangan yang lebih bersifat global melalui apa yang disebut sebagai Common Law of Malaysia. Seruan ke arah Common Law Malaysia dan pindahan Seksyen 3 Akta Sivil telah dibuat oleh bekas Ketua Hakim Malaya Tan Sri Hashim Yaakob Abdullah Sani pada tahun 1954. Menteri Kehakiman Datuk Syed Hamid Albar telah menubuhkan satu jawatan kuasa yang terdiri daripada ahli-ahli perundangan untuk mengkaji perkembangan common law di Malaysia. Namun sehingga kini tiada pengumuman atau maklumat berkaitan keputusan yang telah dilakukan. Okay, itulah beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tempatan. Okay, move on kepada next slide. Okay. Terima kasih. Selepas penjajahan pula, Perlembagaan Persekutuan Malaysia telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1957
selepas kejayaan rundingan mencapai kemerdekaan dengan kerajaan kolonial British. Okey, Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang bertulis terpenting dan menjadi rujukan kepada pengurusan negara. Perlembagaan memperuntukkan hak untuk memerintah mengikut amalan sistem pemerintah demokrasi berparlimen. Pindaan perlembagaan boleh dibuat dengan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 majoriti di parlimen. Di Malaysia, beberapa hak asasi manusia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan menjamin beberapa kebebasan termasuk kebebasan untuk hidup, bergerak, bercakap, beribadat, berhimpun dan berpersatuan, dan hak yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, seperti yang kita dapat lihat, serba cukup kebebasan hak dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, oleh itu setiap rakyat perlu mengetahui hak asasi mereka di bawah Perlembagaan Persekutuan. Okey, susunan atau peruntukan dan juga sejarah kewujudan Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah sangat unik. Sejak dari awal penubuhannya, Malaysia telah memilih sistem persekutuan sebagai satu cara untuk menyatukan negeri-negeri di bawah terdapat pemerintah bagi negeri-negeri tersebut. Kita semua sedia maklum bahawa bentuk bertulis atau tidak bertulis, undang-undang bertulis merujuk kepada undang-undang yang boleh didapati dalam bentuk bercetak yang boleh dirujuk mengikut peruntukan-peruntukan yang tersusun seperti section-section. Terdapat 4 bentuk undang-undang bertulis di Malaysia berdasarkan kepada pengubal undang-undang seperti Suruhanjaya Reid. Okey, sebelum tu boleh next slide. Okey, ini adalah list. Okey, 4 undang-undang bertulis di Malaysia. Okey, pertama Suruhanjaya Reid telah mengubal Perlembagaan Persekutuan Malaysia, manakala Parlimen Malaysia mengubal Akta dan Dewan Undangan Negeri mengikut enactment. Undang-undang kecil seperti kaedah-kaedah perkeliling kerajaan dan sebagainya digubal oleh pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang. Akhir sekali, ordinan digubal oleh apabila undang-undang yang digubal sebelum kemerdekaan, undang-undang yang diluluskan oleh DUN Sabah dan Sarawak, undang-undang yang dibuat ketika pengisytiharan darurat berkuat kuasa. Okey, berdasarkan 4 undang-undang ini, Perlembagaan Persekutuan Malaysia menduduki hierarki yang paling teratas sekali. Okey. Mana-mana undang-undang lain yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatal setakat yang bercanggah itu. Ini adalah menurut perkara 4 Perlembagaan Persekutuan. Okey. Apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 peruntukan yang termaktub dalam 15 bahagian. Perkara 1 menamakan negara ini sebagai Malaysia dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan menjelaskan negeri-negeri terdapat dalam Persekutuan Malaysia. Bahagian 4 membincangkan struktur kerajaan persekutuan di mana ia diketuai oleh Yang di-Pertua Agong sebagai kepala utama negara, Majlis Raja-Raja dan juga Jemaah Menteri. Selain itu, perlembagaan memainkan peranan penting dalam menjelaskan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri yang menjadi asas kepada kerajaan persekutuan atau federalisme. Okey, next slide. Akhir sekali, kerangka sistem perundangan Malaysia. Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah sering berhadapan dengan konflik dalam kes-kes melibatkan penjagaan anak. Okey, ini kerana Akta Penjagaan Anak 1961 telah diterima pakai bagi orang-orang Islam di Semenanjung Malaysia. Di samping itu, kes berkaitan penjagaan anak ini boleh dibawa ke Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Okey, rentetan konflik pertindihan bidang kuasa di antara Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah ini membawa kepada menaik tarafkan Mahkamah Syariah. Perlembagaan Persekutuan telah dipinda pada tahun 1988. Dengan perkara 121 subsection 1A telah dimasukkan dengan memperuntukkan bahawa Mahkamah Sivil telah ditubuhkan di bawah perkara 121 tiada bidang kuasa terhadap perkara di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Walaupun kesampidan ini pada awalnya telah dipersoalkan, namun lama kelamaan kesannya semakin ketara dan diguna pakai dalam Mahkamah Sivil. Membicarakan orang Islam dalam bidang kuasa jenayah, dalam bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah, bagi kesalahan di bawah akta ini atau mana-mana undang bertulis, penalti maksimum di bawah akta ini atau mana-mana undang bertulis tidak boleh melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun dan 6 sebatan. Okey, bidang kuasa sivil untuk mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosedur jenayah rendah syariah mempunyai kuasa untuk mendengar dan memutuskan di mana jumlah atau nilai perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM300,000 atau tidak boleh dianggarkan dari segi kewangan.
Okey, saya sebut juga bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Bidang kuasa jenayah adalah untuk membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seorang Islam dan boleh dihukum di bawah enakmen jenayah syariah. Okey, atau di mana-mana satu lain yang berkuat kuasa untuk kesalahan terhadap syariah dan boleh mengenakan apa-apa penalti bagi kesalahan tersebut. Dan bidang kuasa sivil hendaklah mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam prosiding atau prosiding itu adalah orang Islam. Tindakan undang-undang yang berkaitan kepada pertunangan, rujuk, perceraian, tuntutan, harta seperceraian dan lain-lain. Okey, akhir sekali tidak lupa juga kepada Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa untuk mendengar dan mengadili sebarang rayuan terhadap sebarang keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam melaksanakan bidang kuasa asalnya serta rayuan terhadap keputusan rayuan Mahkamah Syariah yang lebih rendah. Kuasa ini jelas dapat dilihat dalam peruntukan Seksyen 52 Subseksyen 1 dan juga 52 Subseksyen 2 Akta Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan. Dan juga Mahkamah Rayuan Syariah juga mempunyai bidang kuasa penyelia dan semakan ke atas Undang-Undang Syariah sebagai mahkamah yang tertinggi. Ini telah dinyatakan dalam perkara 53 Subseksyen 1 Akta yang sama. Okey, itu saja daripada saya berkenaan dengan kerangka sistem perundangan di Malaysia dan saya akan serahkan kepada sahabat sebidang saya yang lain. Sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Najwa Husnia binti Abdullah, nombor matrik 2211263, yang mana saya akan meneruskan mengenai bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Sibil. Okey, seperti yang diketahui, bidang kuasa Mahkamah Sibil ada diperuntukkan dalam jadual ke-9 Senarai 1 Senarai Persekutuan Perlembagaan Persekutuan yang mana memperuntukkan bidang kuasa Mahkamah Sibil yang luas secara terperinci. Okey, kita tengok dulu kepada perkara 4-1 Perlembagaan Persekutuan yang mana Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang utama di negara ini. Jadi apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas merdeka yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan akan terbatas setakat mana yang bertentangan itu. Dan apa-apa undang yang digubal yang mana diluluskan selepas merdeka haruslah selari dan tidak berkonflik dengan Perlembagaan Persekutuan. Okey, seterusnya kita tengok pada bidang kuasa Mahkamah Syariah yang mana bidang kuasa Mahkamah Syariah ada diperuntukkan dalam jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Persekutuan Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan yang mana diperuntukkan secara terperinci bidang kuasa Mahkamah Syariah yang mana bidang kuasa Mahkamah Syariah ini berada di bawah bidang kuasa negeri kecuali KL, Labuan dan Putrajaya yang mana ketiga-tiga ini adalah jatuh di bawah bidang kuasa persekutuan. Okay, Mahkamah Syariah ditadbir dan diberi kuasa oleh kerajaan negeri kecuali mengenai perkara yang termaktub di bawah Persenarai Persekutuan. Okey, seterusnya kita tengok pada perkara 75 Perlembagaan Persekutuan yang mana jika mana-mana undang negeri yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan maka undang-undang persekutuan akan terpakai dan undang negeri akan terbatal setakat mana yang bertentangan tersebut. Okey, walaupun kita tahu Mahkamah Syariah ni ada kuasa eksklusif namun pelaksanaan undang-undang Islam masih tetap terbatas. Okey, Mahkamah Syariah seperti yang kita tahu hanya berfungsi untuk membicarakan hal-hal luar Islam dan tidak dianggap telah menjadi sebahagian daripada undang-undang sivil. Mahkamah Syariah ada bidang kuasa yang luas mengatasi bidang kuasa institusi kehakiman syariah yang mana campur tangannya dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah ni menjadi perkara biasa pada zaman sekarang daripada dahulu kala yang mana dengan membuat keputusan yang berbeza dengan penghakiman Mahkamah Syariah. Mahkamah Sivil akan merujuk kepada duluan mengikat, manakala Mahkamah Syariah akan merujuk kepada sumber muktabar Islam. Okey, jadi seterusnya kita tengok kepada pindaan perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan dan kesan kepada sistem perundangan. Okey, seperti yang kita tahu terpindahnya 1A di dalam perkara 121 Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa yang eksklusif kepada Mahkamah Syariah. Okey, jadi kita tengok perkara 121 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tentang kuasa kehakiman persekutuan iaitu dalam Mahkamah Tinggi mengikut bidang kuasa yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Manakala perkara 121-1A berkaitan dengan bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah. Bertambahnya perkara 1A dalam perkara 121 tersebut dibuat untuk mengeluarkan bidang kuasa Mahkamah Tinggi terhadap perkara yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okey, secara literalnya apa yang kita faham yang membawa makna bahawa Mahkamah Tinggi tidak boleh lagi campur tangan dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okey, seterusnya kita tengok pada kesan-kesan kepada sistem perundangan di Malaysia. Okey,
Yang pertama, apa kesan pindaan 121 kepada sistem perundingan Malaysia? Yang pertama, Mahkamah Sivil tiada lagi bidang kuasa ke atas Mahkamah Syariah. Terpindahnya perkara 121-1A telah dibuat melalui Akta Perlembagaan Pindaan 1998 iaitu Akta 704 yang mana memperuntukkan Mahkamah Sivil tidak lagi ada bidang kuasa berkenaan apa-apa perkara yang Mahkamah Syariah ada bidang kuasa. Jadi perlembagaan telah meningkatkan taraf dengan memberikan kuasa eksklusif kepada Mahkamah Syariah tanpa perlu campur tangan daripada Mahkamah Sivil. Okey, seterusnya kita tengok kepada kesan yang kedua yang mana bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah dan juga pengasingan kuasa antara Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, pindaan perkara 111A telah memberikan pengasingan kuasa di antara institusi kehakiman sivil dan syariah yang sebelum ini Mahkamah Sivil, sebelum kita tahu Mahkamah Sivil ni bebas untuk campur tangan dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi dengan terpindahnya perkara 111 ini telah memberikan pengasingan kuasa di antara institusi kehakiman sivil dan juga syariah. Okey, Mahkamah Syariah menjadi badan yang bebas dan eksklusif dalam menjalankan urusan penghakiman tanpa perlunya skeptikal kepada campur tangan Mahkamah Sivil. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan ataupun impak pindaan 121A iaitu dalam konflik undang-undang sivil dan syariah yang masih berterusan. Okey, walaupun kita tahu sebelum terpindahnya perkara 121A wujudnya konflik di antara undang-undang sivil dan syariah. Jadi selepas pindaan 111A masih berterusan konflik antara undang-undang sivil dan juga syariah. Okay, yang mana bidang kuasa eksklusif yang diberikan kepada Mahkamah Syariah masih tidak sepenuhnya dilaksanakan kerana ada beberapa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah telah dicabar kesahan penghakimannya oleh Mahkamah Sivil. Okey, sekiranya terdapat kuasa lain seperti kita tahu bidang kuasa Mahkamah Syariah diberikan secara eksklusif. Jadi bila mana adanya kuasa lain yang boleh menyebabkan campur tangan dalam pembuatan keputusan dalam mana-mana bidang kuasa, ia tidak boleh lagi dianggap sebagai kuasa eksklusif kerana ia akan menjadi kuasa percampuran yang boleh dianggap sebagai bercanggah dengan objektif pindaan 111A tersebut. Okay, seterusnya kita pergi kepada kesan yang keempat, yang mana Mahkamah Sivil perlu memberikan pengiktirafan kehakiman kepada semua penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Syariah supaya tidak berlaku lagi sebarang campur tangan atau konflik penghakiman ke atas bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi bila terpindahnya perkara 111A memberikan pengiktirafan kepada penghakiman kuasa eksklusif Mahkamah Syariah tersebut dan dalam masa yang sama ia juga memberikan penafian kepada kuasa eksklusif tersebut. Okay. Jadi bila mana perlembagaan walaupun telah memberikan kuasa eksklusif kepada Mahkamah Syariah tapi masih ada pertukan undang-undang bidang kuasa untuk mengeluarkannya kecuali perkara yang berkaitan dengan faraid. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan yang kelima iaitu mengenai prinsip keadilan Mahkamah Syariah dan juga kuasa semakan kehakiman Mahkamah Tinggi. Okey, prinsip keadilan yang diguna pakai dalam penghakiman di Mahkamah Sivil yang berkaitan dengan orang Islam merupakan konsep keadilan yang berbeza dengan prinsip keadilan Islam yang berteraskan kepada wahyu Allah. Okey, manakala seperti kita tahu keadilan Inggeris tidak bersifat holistik, tidak bersifat menyuruh kerana ia menggunakan konsep duluan mengikat yang mana penghakiman kuasa Mahkamah Sivil dalam keadilan Inggeris ni mengambil pakai ataupun mengguna pakai pemikiran dan juga penghakiman hakim yang terdahulu. Okey, Mahkamah Syariah masih tidak ada bidang kuasa yang eksklusif ataupun yang mutlak kerana Mahkamah Tinggi ni masih boleh campur tangan dalam urusan Mahkamah Syariah melalui semakan kehakiman. Hal ini kerana perkara 121 perlembagaan masih memberikan kuasa kehakiman, kuasa semakan kehakiman kepada Mahkamah Tinggi Sivil terhadap semua mahkamah termasuk Mahkamah Syariah. Okay, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Nazaruddin, nombor matrik 2211317. Baik, saya akan teruskan dengan perhubungan antara kerajaan negeri dan juga persekutuan.
Baik, ini mudah saja, next slide. Mudah saja untuk kita faham. Negara Malaysia ni kita mengamalkan sistem dualisme kehakiman di mana dia mengguna pakai dua sistem mahkamah, iaitu mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Baik, boleh buka next slide tak? Ya, betul. Okey. So maksudnya negara Malaysia ni dia mengamalkan sistem dualisme, iaitu dua mahkamah yang bergerak dalam satu masa, iaitu mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Baik, sistem dualisme ini dia memberikan bidang kuasa kepada dua mahkamah untuk saling menjalankan fungsinya tanpa masuk ataupun campur tangan kepada sistem mahkamah yang lain. Maksudnya mahkamah sivil dia ada bidang kuasa dia sendiri dan juga mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa sendiri. Kedua-duanya akan bergerak seiring dan mereka tidak akan campur tangan dalam kes antara satu sama lain. Baik. Bidang kuasa mahkamah sivil di mana peruntukan mahkamah sivil ini digubal oleh parlimen di bawah senarai 1 dan senarai 3 dalam jadual ke-9. Manakala bidang kuasa mahkamah syariah pula digubal oleh Dewan Undangan Negeri di mana ia terletak di dalam senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, mahkamah sivil lah yang banyak menguruskan kes-kes yang berkaitan di Malaysia ni. Cumanya mahkamah syariah ada bidang kuasa yang agak minimum, hanya memfokuskan kepada kes-kes yang berkaitan dengan hal ehwal orang Islam yang digubal oleh peruntukan yang dibincangkan di dalam sidang Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. Baik, next slide. Seterusnya kalau kita melihat secara teorinya, kedua-dua sistem mahkamah ni dia akan ditubuhkan dengan objektif dan visi yang jelas, iaitu saling menyempurnakan antara satu sama lain. Iaitu mana-mana peruntukan yang termasuk di dalam bidang kuasa mahkamah masing-masing, maka di situlah ia akan diadili. Maksudnya kalau kita sebut jenayah merompak di bawah kanun keseksaan, di bawah peruntukan yang digubal oleh parlimen, maka ia akan diadili di mahkamah sivil. Dan sekiranya ia adalah kesalahan jenayah syariah atau kesalahan berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, contohnya bukan kesalahan, maksudnya peruntukan berkaitan dengan hal ehwal keluarga orang Islam, contohnya seperti hadonah, dia di bawah peruntukan enactment yang digubal oleh DUN, maka dia akan dibicarakan di mahkamah syariah. Baik, secara teorinya mereka tidak akan saling masuk campur antara bidang satu sama lain, tapi secara praktisnya banyak siri-siri pertembungan yang berlaku di antara mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil, di mana mahkamah sivil sering dilihat campur tangan dalam bidang kuasa mahkamah syariah, macam sahabat kita terangkan tadi pasal perkara 1211A. Kalau kita tengok, saya bawa satu contoh kes Miriam lawan Muhammad Arif. Telah diputuskan bahawa mahkamah sivil tetap mempunyai kuasa untuk menentukan kes berkaitan hak jagaan anak ke atas orang Islam, ataupun kita panggil sebagai hadonah, walaupun mahkamah syariah dah ada bidang kuasa untuk kes ni. So walaupun mahkamah syariah dah ada bidang kuasa untuk kes hadonah, tapi dalam kes Miriam lawan Muhammad Arif ni, mahkamah sivil tetap campur tangan dalam hadonah. Okey, baik. Itulah situasi perhubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan sekarang ni. So dia ada apa yang saya terangkan tadi. Baik, seterusnya kita akan lihat pada kes Iki Putra. Okey, saya akan cuba analisis bagi fakta kes secara umum. Kemudian kita tengok apa yang dipertikaikan dan apakah penghakiman yang diberikan. Okay, kita boleh tengok. Okay, next slide. Okey, fakta kes dia. Fakta kes ni Iki Putra ni, kita panggil dia sebagai pemohon lah. Pemohon dia memfailkan permohonan mencabar keabsahan Seksyen 87 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan dengan jenayah liwat di mahkamah sivil, iaitu mahkamah paling tertinggi sekali, Mahkamah Persekutuan. So apa yang berlaku ni? Kenapa tiba-tiba dicabar? Okey, dia punya kronologi dia pada tahun 2018 ya, ada 12 orang yang telah diserbu di Hulu Langat di sebuah rumah. Pihak berkuasa agama PPA dia menyerbu sebuah rumah ni atas aduan dan maklumat orang awam, dan didapati di dalam itu ada 12 orang lelaki yang sedang berpesta, kita kata pesta gay lah, pesta gay. So hasil daripada serbuan tu, seramai 3 orang non-Muslim dan 9 orang Muslim telah ditahan. So 3 orang non-Muslim tu dilepaskanlah sebab dia tidak tertakluk kepada enactment kesalahan jenayah syariah sebab dia bukan orang Islam kan. So 3 orang non-Muslim dilepaskan dan 9 orang didakwa di bawah Seksyen 28 enactment jenayah syariah lah. So daripada 9 orang yang didakwa tu,
enam orang sudah mengaku bersalah dan dah dijatuhi hukuman, manakala 3 orang lagi tidak mengaku bersalah dan memohon untuk dibicarakan lah. Dan semasa mereka menunggu tali pembicaraan tu, salah seorang iaitu Iki Putra Mubarak tu dia telah membawa kes ni ke Mahkamah Sivil, ke Mahkamah Persekutuan untuk mencabar seksyen di mana dia dipertuduhkan, iaitu seksyen 28 Manajemen Jenayah Syariah Selangor ni, liwat ni, dicabar seksyen tu. Dia nak katanya DUN ataupun Dewan Undangan Negeri tidak ada bidang kuasa untuk mengubah seksyen ni. So seksyen ini adalah tidak berperlembagaan dan terbatal. Okey. So itu dia punya fakta kes dia. Sekarang ni macam mana, apa hujah yang dibawa oleh peguam Iki Putra dan juga Iki Putra sendiri? Apa yang dia nak cuba buktikan kat mahkamah? Dia kata secara pith and substance atau intipatinya, peruntukan dalam seksyen 28 ni ada juga dalam kanun keseksaan, iaitu seksyen 377A. Kita tahu enakmen jenayah syariah di bawah penggubalannya di bawah Dewan Undangan Negeri, manakala kanun keseksaan penggubalannya di bawah Parlimen. Okay. So dia nak katanya Mahkamah Sivil ataupun Parlimen dia dah gubal dah pasal seksyen 377A ni, pasal persetubuhan luar tabi ataupun liwat. So kalau dah ada peruntukan tu, so kenapa Mahkamah Syariah nak juga ada peruntukan yang sama? Jadi DUN Selangor, hujah dia kata Dewan Undangan Negeri Selangor melampaui bidang kuasa apabila membuat undang-undang yang termasuk dalam senarai persekutuan, iaitu jenayah. Okey. Apakah itu senarai persekutuan? Senarai persekutuan itu senarai di mana Parlimen boleh membuat undang-undang. So apa yang Parlimen boleh buat undang-undang, Dewan Undangan Negeri tak boleh buat undang-undang. So antara yang Parlimen boleh buat undang-undang di dalam senarai satu disebut undang-undang jenayah. So dia nak katanya undang-undang jenayah persetubuhan luar tabi'i ini Parlimen dah buat dah. So buat apa syariah buat lagi? So terbatal lah syariah. Itu antara hujah dia lah. Kebenaran penggubalan jenayah against the precept of Islam adalah tertakluk kepada precaution clause. Itu yang precaution clause yang saya sebutkan tadi, iaitu sekiranya sudah ada undang-undang itu di bawah senarai satu persekutuan, maka negeri tidak boleh menggubal lagi undang-undang berkaitan dengan perkara tersebut. So keputusannya mahkamah telah membenarkan permohonan Iki Putra ni, dan juga seksyen 28 liwat itu telah diisytiharkan sebagai tidak berperlembagaan dan tidak sah. Okey, apakah alasan penghakiman dia? Okey, sini saya ringkaskan je untuk menjimat masa. So Tengku Maimun kata berdasarkan kepada perkara 74/3, perkara 75 dan perkara 77 Perlembagaan Persekutuan, kuasa utama perundangan dalam undang-undang jenayah adalah terletak pada Parlimen dan bukannya DUN. Maksudnya senarai satu undang-undang jenayah tu yang utamanya adalah Parlimen, bukan DUN. Jadi kuasa DUN ni kalau dia nak buat pasal undang-undang jenayah syariah ni, dia tertakluk pada precaution clause, di mana jika dah ada dalam undang-undang jenayah civil, dah ada tentang peruntukan berkaitan kesalahan itu, maka DUN tak boleh buat undang-undang yang berkaitan perkara yang sama tu. Manakala Azhar Muhammad ataupun Chief Judge Melaya, dia kata precaution clause ni fungsinya adalah sebagai batasan yang dibuat oleh perlembagaan ke atas DUN, supaya DUN ni dia tak boleh buat sukati-sukati dia je nak buat undang-undang jenayah apa. Dan manakala undang-undang kesalahan persetubuhan luar tabi'i dah ada di bawah kanun keseksaan seksyen 377A. So dia adalah undang-undang jenayah di bawah kuasa Parlimen. Walaupun kalau dia tak gubal pasal persetubuhan luar tabi'i seksyen 377A itu, masih DUN tak boleh gubal undang-undang berkaitan dengan liwat ni. Kenapa? Sebab dia bawa undang-undang jenayah. Ini bahagian alasan penghakiman ni lah yang menjadi pertikaian ramai peguam-peguam terkenal seperti Datuk Zainul Rija, Tuan Yusuf Farizal Yusof, Tuan Luqman Sharif. Sebab dia kata kalaupun Parlimen tak buat lagi undang-undang berkaitan dengan tu, DUN masih tak boleh buat. Ini menjadi satu tanda tanya dan menjadi satu perbincangan yang hangat di kalangan peguam, dan kita harap benda ni boleh diklarifikasikan secepat mungkin lah. Baik, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabilah binti Pak Jarin, nombor metrik 2211307. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai konflik bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dan implikasinya dalam kes Iki Putra. Okay, seperti kita tahu, sistem perundangan di Malaysia adalah mengamalkan konsep sistem dualism, iaitu Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Maka bila wujudnya dua sistem bidang kuasa ini,
maka secara tidak langsung ataupun secara unilateralnya dia akan menimbulkan pertembungan bidang kuasa di antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah dalam penentuan kes yang dibicarakan. Dan rentetan daripada konflik pertindihan bidang kuasa di antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah ini telah membawa kepada pindaan kepada perkara 121/1A yang memperuntukkan mengenai sekiranya mahkamah syariah, ini bidang kuasa tersebut adalah di bawah bidang kuasa mahkamah syariah, maka mahkamah sivil tidak mempunyai kuasa terhadap perkara tersebut. Antara contoh kes sebelum pindaan adalah kes Abdul Ghani lawan Syiril Liza. Kes ini adalah berkenaan kes hak jagaan anak seorang kanak-kanak berumur 11 tahun, di mana pada awalnya kes ini telah dibicarakan di mahkamah syariah. Dan selepas tidak berpuas hati, ibu ni telah pergi ke mahkamah sivil. Di mahkamah sivil, mahkamah telah memutuskan bahawa anak tersebut, anak itu adalah anak lelaki, telah diletakkan di bawah hak jagaan ibu tanpa melihat dari sudut ataupun tanpa merujuk kepada undang-undang Islam. Dan mahkamah telah memutuskan kelayakan itu diberikan kepada ibu adalah berdasarkan hak jagaan anak. Kes yang lain adalah dalam kes Ainan Nawasih Abu Bakar. Kes ini adalah pencanggahan antara hukum syarak dan juga undang-undang Inggeris, di mana hakim hanya merujuk undang-undang Inggeris dalam kes ini. Dalam kes Ainan ini, dia adalah kes berkaitan isu nasab seorang kanak-kanak ataupun seorang bayi yang lahir 3 bulan selepas perkahwinan ibu bapanya. Di mana jika kita rujuk hukum Islam, seorang bayi yang lahir kurang daripada 6 bulan tidak boleh dinasabkan kepada bapa kandung. Tetapi dalam kes ini, mahkamah memutuskan bahawa anak tersebut boleh dinasabkan kepada bapa. Ini adalah antara contoh-contoh konflik di antara bidang kuasa mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Dan selepas daripada pindaan perkara 121 ini, kita boleh rujuk kepada beberapa kes yang memberikan kuasa, menaik taraf kuasa mahkamah syariah. Contohnya dalam kes Dalit Kaul lawan pegawai polis daerah Bukit Mertajam dan juga kes Mama Habibullah lawan Faridah binti Datuk Talib. Kedua kes ini telah memberikan kuasa eksklusif kepada mahkamah syariah, di mana sekiranya kes tersebut adalah di bawah bidang kuasa mahkamah syariah, maka mahkamah sivil tidak mempunyai kuasa terhadap perkara tersebut. Tapi jika kita lihat secara realitinya, kuasa eksklusif yang diberikan kepada mahkamah syariah ini sebenarnya tidaklah diberikan secara eksklusif, iaitu tidaklah secara prerogatif, iaitu kerana hal ini kerana masih terdapat lagi beberapa kes yang diputuskan di mahkamah syariah tetapi telah dicabar keabsahan penghakimannya di mahkamah sivil. Antaranya kita boleh rujuk dalam kes Tioh Eng Huat lawan Kadi Pasir Mas and Another dan juga dalam kes Inri Suzitio. Kedua kes ini adalah kes berkenaan pengisytiharan agama Islam seorang remaja yang berumur kurang daripada 18 tahun. Di mahkamah syariah, mahkamah telah memutuskan bahawa pengislaman mereka ini adalah sah. Tetapi bila dibawa di peringkat mahkamah sivil, mahkamah memutuskan bahawa pengislaman tersebut adalah tidak sah kerana remaja ini adalah kurang daripada 18 tahun. Bila kurang daripada 18 tahun, maka kuasa dalam penentuan agama Islam adalah di bawah kuasa ibu bapa ataupun penjaga. Maka pengislaman keduanya adalah tidak sah. Dan dalam kes yang terbaru adalah dalam kes Iki Putra ini, kita dapat rujuk bahawa secara apa yang berlaku konflik dalam kes Iki Putra ini adalah berkaitan pertindihan bidang kuasa di antara kuasa persekutuan dan juga kuasa Dewan Negeri. Dan ini adalah berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah. Sebenarnya secara dasarnya Dewan Undangan Negeri ini juga mempunyai kuasa dalam penggubaran undang-undang yang berkaitan jenayah syariah. Tetapi dalam kes Iki Putra Negeri Selangor dan dalam masa yang sama ada peruntukan tersebut dalam kanun kesisaan. Dan ia telah menimbulkan pertindihan kuasa sama ada jenayah tersebut adalah di bawah bidang kuasa Dewan Undangan Negeri ataupun persekutuan. Dalam kes ini adalah pada 25 kes dia pada asalnya adalah penghakiman dalam kes ini secara sebulat suara, itu semua panel hakim Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor yang memperuntukkan berkenaan kesalahan mengenai persetubuhan bertentangan hukum tabi'i adalah tidak berperlembagaan dan oleh itu adalah tidak sah dan terbatal. Next slide. Okey.
Hal ini sebabnya kenapa mahkamah memutuskan enactment Seksyen 28 ini adalah tidak sah, kerana mahkamah berpandangan bahawa peruntukan kesalahan tersebut telah diberikan kepada Parlimen seperti mana yang diperuntukkan dalam Senarai 1 Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau kita lihat dalam penghakiman ini, hakim memutuskan bahawa Dewan Undangan Negeri tidak mempunyai kuasa perundangan dalam menggubal undang-undang berkaitan kesalahan jenayah syariah. Sebabnya, perkara yang berkaitan jenayah ni, iaitu terutama dalam kesalahan liwat ini telah diperuntukkan di bawah Senarai Persekutuan, iaitu di bawah jadual Senarai 2 Jadual ke-9. Dan Senarai Negeri seperti mana dalam Jadual ke-9, Senarai 2 hanya memberikan kuasa perundangan mengenai kesalahan jenayah adalah berkaitan dengan perwujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama Islam. Dan sebenarnya bila melibatkan kes Seksyen 28 ini, secara jelasnya ataupun secara automatiknya kuasa Dewan Undangan Negeri ini telah diterhadkan dan dikecilkan kuasanya dengan perkataan kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan, iaitu bermaksud sekiranya kesalahan tersebut telah digubal oleh persekutuan, maka secara automatiknya ataupun secara jelasnya Dewan Undangan Negeri itu tidak ada kuasa terhadap kesalahan berkenaan. Jadi oleh itu jadual ke-9 di dalam Senarai 2 Senarai Negeri ini telah disempurnakan oleh preclusion clause ini. Dan Dewan Undangan Negeri juga tidak, next slide. Okay, next. Dewan Undangan Negeri tidak boleh menggubal undang-undang yang telah digubal oleh Parlimen, dan oleh itu sekiranya peruntukan undang-undang mengenai jenayah yang sama di antara Parlimen dan negeri, secara automatik Dewan Undangan Negeri itu ada penggubalan undang-undang yang telah digubal oleh negeri itu secara automatik adalah terbatal. So dalam kes Iki Putra ini berlaku pertindaian di antara Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor dengan Seksyen 377A. Yang mana Seksyen 377A ini juga telah mencakupi mengenai jenayah persetubuhan di luar hukum tabi'i. Dan secara automatiknya hakim di Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa Seksyen 28 Enactment Jenayah Syariah ini yang telah digubal oleh Dewan Undangan Negeri adalah terbatal dan tidak sah. Tapi walaupun dia menyatakan yang Seksyen 377 Seksyen 28 ini adalah terbatal, tapi Mahkamah Persekutuan ini berpandangan yang Dewan Undangan Negeri ini dalam perkara yang melibatkan jenayah syariah ada 3 kesalahan yang di bawah bidang kuasa negeri, iaitu yang melibatkan yang pertama kesalahan berkenaan dengan perintah agama Islam ataupun berkaitan dengan akidah, yang kedua kesucian agama Islam, dan yang ketiga adalah moral. Contoh kesalahan yang berkaitan dengan akidah adalah contohnya murtad, ataupun kesalahan berkaitan dengan kesucian agama Islam contohnya adalah menghina Al-Quran dan hadis, dan berkaitan dengan moral contohnya zina, halwat, minum arak dan sebagainya. Ini sahaja yang Mahkamah Persekutuan berpandangan di bawah bidang kuasa negeri. Sebabnya kesalahan-kesalahan ini tidak diperuntukkan secara jelas yang telah digubal oleh persekutuan. Maka perkara-perkara di bawah bidang kuasa Dewan Negeri ini, so maksudnya secara ringkasnya sekiranya kesalahan tersebut tidak wujud lagi dalam undang-undang persekutuan ataupun yang telah digubal oleh Parlimen, maka Dewan Undangan Negeri itu masih lagi mempunyai kuasa untuk menggubal kesalahan-kesalahan berkenaan. Contoh macam tadilah berkaitan dengan kesucian agama Islam, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan akidah. So maksudnya tiga ni je lah yang dihadkan kepada yang boleh Dewan Undangan Negeri ni gubal. Next. Next slide. Okay, dalam kes ni, hakim ni dia telah dalam kes Iki Putra ni, hakim telah merujuk dalam kes Sulaiman Takrib lawan Kerajaan Negeri Terengganu. Okay, dalam kes ini, pada ketika itu Ketua Hakim Negara adalah Tun Abdul Hamid. Okay, dalam kes ni, Tun Abdul Hamid telah menjelaskan bahawa dalam menentukan untuk pewujudan dan penghukuman kesalahan ni ada elemen-elemen yang perlu dipenuhi, iaitu ada 4 elemen. Next slide. Ada 4 elemen. Yang pertama, perbuatan kesalahan tersebut mestilah dilakukan oleh orang Islam. Yang kedua, kesalahan itu mestilah bertentangan dengan perintah agama Islam. Yang ketiga, kesalahan tersebut mestilah bukan di bawah senarai persekutuan. Dan yang keempat, hukuman yang dikenakan mestilah
di bawah bidang kuasa jenayah syariah iaitu 356, iaitu tidak lebih 3 tahun penjara, denda tidak lebih 5,000 dan juga tidak lebih daripada 6 kali sebatan. So untuk dalam penentuan pewujudan dan penghukuman kesalahan ni ada kena penuhi 4 elemen yang dinyatakanlah dan dinyatakan tersebut. Okay, next. So apa yang berlaku dalam kes ni? Dalam kes Iki ni, Tun Tengku Maimun ni menjelaskan ada satu elemen yang tidak dipenuhi oleh berkaitan dengan elemen dalam kes Sulaiman Takrib ni, iaitu elemen yang ketiga. Kesalahan tersebut mestilah bukan di bawah senarai persekutuan. Jadinya memandangkan Tun Tengku Maimun berpendapat bahawa memandangkan kes ini dia tak penuhi salah satu daripada 4 elemen tu, maka dia diputuskan bahawa kesalahan persetubuhan bertentangan hukum tabi'i ini di dalam Seksyen 28 adalah tidak berperlembagaan, perbuatan dan tidak sah. Sebabnya beliau menyatakan bahawa kesalahan tersebut telah dimaktubkan ataupun telah ada dalam Seksyen 377A Kanun Keseksaan di bawah jenayah persetubuhan di luar tabi'i. So maksudnya bila dia salah satu elemen ini tak cukup, maka Dewan Negeri ini dia tidak ada, Dewan Negeri dan juga Mahkamah Syariah tidak mempunyai kuasa dalam kesalahan tersebut. Okay, dari sudut pandang yang lain, Hakim Besar Malaya iaitu Tan Sri Azhar Mohamad, dia telah memberi satu pandangan yang menyatakan bahawa kesalahan ataupun bidang kuasa berkaitan jenayah syariah ni adalah bersifat residual, iaitu baki. Maksudnya mana-mana kesalahan yang tak ada dalam senarai persekutuan atau mahkamah sivil ni, so kesalahan tu barulah Dewan Negeri mempunyai kuasa. Maksudnya dia adalah baki. Kalau kesalahan tu dah ada dalam senarai persekutuan atau mahkamah sivil, so Dewan Negeri tidak ada kuasa. So kalau benda tu tak ada, barulah Dewan Negeri ni mempunyai kuasa dalam kesalahan tersebut. So Tan Sri Azhar juga berpendapat bahawa sekiranya Seksyen 28 dan juga 377 ini dituduh secara bersama, maksudnya tertuduh ini dituduh di bawah kesalahan yang sama, maka akan wujud diskriminasi terhadap tertuduh. Contoh dalam kes Iki ni, Iki ni dia beragama Islam. So dia akan wujudlah diskriminasi sebabnya dia akan spread. Yang Islam akan dituduh di bawah Seksyen 28, yang bukan Islam akan dituduh di bawah Seksyen 37. Seksyen 377. Dan kalau kita lihat secara teliti secara halus, sekiranya contoh macam Iki ni dituduh bawah Seksyen 28, kita akan tengok hukuman dia adalah rendah jika dibandingkan dengan Seksyen 377. Seksyen 28 hukuman dia 3 tahun, tapi 377 hukuman dia maksimum dan ia akan menimbulkan diskriminasi lah, dan ia adalah bertentangan dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan, iaitu berkenaan dengan hak keselamatan bagi setiap individu di Malaysia. Okay, next. Okey, dalam kes ni, Hakim dalam memutuskan kes ini sebenarnya dia telah mengambil pandangan yang berbeza dengan kes penghakiman dalam kes Sukuman Darmawan Sasmi Taat Marja lawan Ketua Pengarah Penjara Malaysia dan satu lagi. Okay, dalam kes Sukuman ni, Mahkamah telah berpendapat bahawa kes ni adalah lebih kurang sama, iaitu kesalahan liwat. Tetapi dia mencabar Seksyen 25, iaitu Seksyen 25 Akta Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan. Tapi dalam kes ni, Mahkamah menyatakan bahawa Seksyen 28 ni dan 377A ini dia tidaklah Seksyen 377A ini tidak membatalkan Seksyen 25. Tapi dalam kes Iki, Seksyen 377 ni telah membatalkan Seksyen 28. So dalam kes Sukuman Darmawan ni, sekiranya dalam kes liwat ni, kedua mahkamah, iaitu Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah ni, dia mempunyai bidang kuasa dalam membicarakan kesalahan berkaitan dengan liwat. Maksudnya duduk boleh. Nak refer ke Mahkamah Sivil boleh, nak refer ke Mahkamah Syariah pun boleh. Cumanya dia hanya salah satu, tak boleh dua-dua. Maksudnya kalau kes tersebut telah dibawa ke Mahkamah Syariah, so Mahkamah Sivil tak ada bidang kuasa untuk membicarakan. Tapi kalau tertuduh tersebut telah dibawa di Mahkamah Sivil, jadi Mahkamah Syariah tidak mempunyai kuasa. So macam itulah dalam kes Sukuman Darmawan Sasmi Taat Marja. Tapi dalam kes Iki ni telah berbeza. Maksudnya dalam kes Iki ni, kalau kesalahan tersebut ada dalam kesalahan di bawah persekutuan, maka Mahkamah Syariah ataupun Dewan Negeri tak ada kuasa dalam kesalahan tersebut. Next slide. Okey, terusnya apa sebelum tu
secara keseluruhannya apa yang kita dapat lihat dalam kes Iki Putra ini secara kasarnya dia ada berkaitan dengan subjek matter, iaitu Seksyen 28 ini Menjenayah Syariah Negeri Selangor dengan Seksyen 377A dan 377B adalah sama, iaitu kesalahan liwat. Tapi apa yang membezakan antara keduanya? Yang membezakannya adalah dari sudut hukuman dan juga beban pembuktian. Maksudnya kalau tertuduh itu dituduh ataupun dihukum di bawah Nikmat Menjenayah Syariah, tertuduh tu akan dihukum, hukumannya adalah jauh lebih ringan dengan yang mana hukumannya adalah tidak lebih 3 tahun penjara. Tetapi sekiranya tertuduh itu dituduh di bawah Undang-Undang Sivil, hukumannya adalah maksimum 20 tahun. Jadi sangatlah jauh beza di antara hukuman tersebut. Okey, so disebabkan inilah berlakunya cabaran terhadap keabsahan dan keperlembagaan Seksyen 28 Nikmat Menjenayah Syariah di Mahkamah Persekutuan. Ini saya kata mengenai implikasi. Okey, apa implikasi berkenaan penghakiman daripada kes Iki Putra ni? Okay, secara dasarnya kami sangat menghormati keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan. Tetapi dalam masa yang sama kami dan juga apa yang melalui pembacaan apa menimbulkan kegusaran di setiap orang adalah dia berasaskan, okey, seperti kita tahu setiap kes Iki ni dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Next slide. Okey. So kes Iki ni adalah di peringkat Mahkamah Persekutuan dan setiap keputusan kes yang dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan adalah amat penting sebabnya Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah yang tertinggi dan terakhir dalam hierarki mahkamah di Malaysia. Ini maksudnya keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan akan mengikat mahkamah sebelumnya ataupun dapat kata lain keputusan Mahkamah Persekutuan ni akan mengatasi mahkamah yang lebih rendah. Sebabnya konsep mahkamah di Malaysia ini mengamalkan konsep stay disease dan juga konsep binding precedent, iaitu konsep doktrin duluan mengikat dan juga konsep doktrin duluan kehakiman. Maksudnya keputusan mahkamah yang lebih tinggi akan mengikat mahkamah yang lebih rendah. So selepas ini yang dibimbangi sekiranya ada kes yang lebih kurang sama berkaitan dengan kes ini, dia akan mengikat keputusan selepas ini. Itu yang paling dibimbangi. Dia memang betul ada pro dan kontra berkenaan konsep binding precedent dan juga stay disease yang di mana kelebihan dia adalah supaya hakim ni tak buat keputusan di luar kebiasaan sehingga menimbulkan ketidakadilan kepada pihak-pihak. Tetapi yang paling dibimbangi adalah pada sekiranya berlaku cabaran berkaitan dengan jenayah syariah, dibimbangi akan mengikatlah keputusan-keputusan selepas ini. So yang kedua adalah keputusan Iki Putra ni secara tak langsung dia telah membuka satu pintu gerbang bah yang besar, yang mana satu bah ni telah menggoncang dan menggugat keabsahan keseluruhan undang-undang jenayah syariah yang besar. Dan implikasinya sangatlah dirasai di Mahkamah Syariah di Malaysia. Sebabnya kalau kita analisis kes Iki ni, dia seolah-olah menyatakan bahawa semua undang-undang jenayah syariah di Malaysia ni adalah yang sama ada yang telah digubal ataupun yang akan digubal oleh Dewan Undangan Negeri ni adalah terbatas dan tidak sah. Sebabnya dia kata bercanggah dengan perlembagaan. Tetapi walaupun secara tak langsung dia menyatakan yang semua undang-undang ni adalah tidak sah, tetapi selagi mana undang-undang tersebut tidak dicabar dan disangkal, maka undang-undang tersebut masih lagi sah lah. So ini menunjukkan bahawa sistem dualisme kehakiman yang dipraktiskan kat Malaysia ni telah diganggu gugat dengan sangat hebat. Yang ketiga, implikasi yang ketiga adalah dalam kes Iki Putra ni dia telah membuka ruang yang sangat besar untuk peruntukan Nikmat Menjenayah Syariah ni untuk terus dicabar pada masa akan datang. Dan sekiranya berlakunya cabaran pada masa akan datang, kebarangkalian untuk kes tersebut ratio disdendek untuk diorang, untuk mereka ni.
So secara keseluruhannya, implikasi yang paling besar dan paling dibimbangi adalah berlakunya cabaran-cabaran di Mahkamah Sivil berkaitan kesalahan jenayah syariah yang dikatakan kesalahan tersebut telah wujud dalam Undang-Undang Persekutuan, dan seterusnya peruntukan undang-undang kesalahan yang telah digubal oleh Dewan Negeri ini ataupun yang telah diputuskan ini bercanggah dan seterusnya terbatal dan tidak sah. So kenapa impak kes Iki Putra ini meninggalkan impak yang sangat besar adalah yang dibimbangi pada masa akan datang berlakunya cabaran-cabaran yang berkaitan kesalahan. Mungkin hari ini kesalahan liwat, kita tak tahu, mungkin pada akan datang kesalahan lain mungkin akan dicabar. Dan kemudian mungkin selepas ini Seksyen 66 yang dikabarkan adalah Seksyen 66A. Jadi kita tak tahu. So kita sebagai patutlah so secara asasnya kita perlu pertahankanlah undang-undang Islam ataupun undang-undang yang sedia ada sekarang ini. So sekian bagi saya serahkan kepada sahabat saya untuk menerangkan harmonisasi Mahkamah Syariah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amira binti Muhammad Abu Bakri, nombor metrik 2211273. Okay, seterusnya saya akan menerangkan mengenai harmonisasi yang boleh dibuat untuk kepada bidang kuasa mahkamah. Okey, harmonisasi adalah berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu harmonization yang bermaksud penyesuaian ataupun penerimaan. Okey, boleh juga disifatkan sebagai mengambil satu ketetapan dari beberapa perkara yang berbeza dan menjadikannya sebagai satu penyelesaian. Okey, di Malaysia ianya termasuk dalam satu persoalan menggabung, mengolah dan juga menyesuaikan dua undang-undang yang bertembung, iaitu sivil dan juga syarak dengan sivil dan juga syariah dengan membuat satu pindaan supaya ianya dapat diterima pakai dengan baiklah. Okey, mana-mana peruntukan undang-undang sivil ataupun syariah yang mana bercanggah antara satu sama lain mestilah dimansuhkan ataupun dibuat pindaan supaya ianya selari dengan kehendak undang-undang masing-masing. Okey, walau bagaimanapun undang-undang Islam yang dilaksanakan mestilah selari dengan bidang kuasa yang diberikan oleh perlembagaan dan juga parlimen. Okey, iaitu seperti mana yang terkandung di dalam Jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri Perlembagaan Persekutuan, yang mana ianya adalah terhad kepada Mahkamah Syariah bagi yang beragama Islam. Okay, next. Okey, seterusnya boleh kita lihat antara kaedah yang boleh kita buat untuk mengharmonisasikan bidang kuasa mahkamah. Okay, yang pertama adalah kita boleh buat prinsip undang-undang Islam yang terdapat dalam undang-undang sivil tidak perlu dipinda kerana ianya telah diterima baik oleh semua pihak sama ada yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Okey, peruntukan dalam kanun keseksaan secara relatifnya boleh dikatakan adalah sebanyak 60 hingga 70% adalah mematuhi Islam. Okay, mana-mana peruntukan di dalam kanun keseksaan yang tidak mematuhi kehendak syarak perlulah dipinda ataupun dimasukkan ke dalamnya, iaitu ke dalam kanun keseksaan lah, supaya ianya pemakaian undang-undang jenayah Islam dapat dilaksanakan dalam kerangka kanun keseksaan. Okay. Yang kedua, kaedah yang boleh kita lakukan adalah dengan menyatukan mahkamah sivil dan juga mahkamah syariah. Okay, ini adalah tujuan bagi memastikan kedua-dua hakim syar'i dan juga sivil dapat sama-sama berkumpul dan bersidang dalam menentukan satu keputusan, khususnya bagi kes yang memerlukan kepada panduan hukum syarak untuk mengadilinya ataupun untuk memutuskannya. Okay, next. Okay, kaedah yang ketiga ialah dengan membuat satu pendekatan yang berasaskan kepada prinsip koeksisten ataupun dikenali sebagai prinsip kewujudan bersama di antara kedua-dua mahkamah. Kaedah yang menggunakan perbandingan perundangan ataupun comparative law perlulah dijadikan teras. Okay, untuk menjadikan hukum syarak sebagai asas dalam penyelesaian kes-kes yang berkaitan di mahkamah sivil adalah satu proses yang penting untuk ke arah mengharmonisasikan bidang kuasa mahkamah-mahkamah ini.
Okey, yang keempat langkah yang boleh kita buat adalah dengan parlimen meminda meminda undang-undang sedia ada supaya ianya selari dengan roh perundangan Islam. Okey, kaedah ini memerlukan memerlukan 2/3 undi majoriti di parlimen bagi meminda peruntukan yang sedia ada untuk mengangkat martabat perundangan syariah ke satu peringkat yang lebih tinggi. Okey, kaedah ini juga adalah untuk menyelaraskan bentuk hukuman yang terkandung di dalam kanun keseksaan dengan hukum syarak. Okey, hukuman yang memenuhi ruh undang-undang perlulah dijadikan teras supaya ianya selari dengan kehendak syarak. Okey, next. Okey, seterusnya adalah bagaimana untuk kita membuat pembaharuan di Mahkamah Syariah. Okey, untuk mengangkat martabat perundangan syariah ke satu peringkat yang lebih tinggi, satu pembaharuan mestilah kita lakukan ke atas Mahkamah Syariah supaya ia setanding dengan Mahkamah Sivil. Okey, cara yang boleh kita buat, pembaharuan yang boleh kita buat adalah yang pertama dengan melakukan perubahan yang segera ke atas keadaan fizikal kaki tangan bangunan Mahkamah Islam yang tidak mahir, tidak profesional dan juga tidak selesa. Okey, yang kedua, pembaharuan yang boleh kita lakukan adalah dengan menaik taraf sistem e-syariah supaya apa-apa urusan pendaftaran kes di Mahkamah Syariah menjadi lebih baik dan juga menjadi lebih lancar daripada sekarang. Okey, cara yang ketiga yang boleh kita lakukan pembaharuan adalah dengan memperkasakan peranan Kementerian Kemajuan Islam ataupun dikenali sebagai JKSM supaya pihak JKSM ini dapat membuat dan juga melaksanakan kaedah dan model yang baru sesuai dengan peredaran masa ataupun zaman. Okey, kaedah yang keempat adalah dengan meningkatkan program latihan dan juga peluang pembelajaran kepada generasi yang akan datang supaya dapat melahirkan pegawai-pegawai syariah yang lebih berkelayakan tinggi dengan pelbagai kemahiran ataupun kita sebut multi skill. Okey, kaedah yang kelima yang boleh kita buat adalah dengan meningkatkan kecekapan dalam menyelesaikan apa-apa kes bagi mengelak daripada kes-kes yang datang tu disettlekan dengan lewat ataupun tangguhlah. Okey, yang keenam adalah ataupun yang terakhir adalah dengan memperkemaskan peranan kerajaan negeri, Jabatan Agama Islam dan juga Jabatan Mufti dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ataupun dikenali sebagai JKSM supaya ianya setanding hebatnya dengan sistem perundangan ataupun sistem kehakiman di Mahkamah Sivil. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya. Okey, kesimpulan bagi presentation pada hari ini, kita boleh lihat yang kontroversi mengenai bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah seringkali terjadi apabila wujudnya sebuah kes yang menggunakan ataupun ialah kita membawakan peruntukan yang terdapat dalam undang-undang sivil dan syariah. Wujudnya dua pendapat yang mana mengatakan bahawa jenayah riwayat di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil atau Mahkamah Syariah atau jenayah tersebut di bawah kedua-dua bidang kuasa mahkamah tersebut. Melalui kes Iki Putra ini, kebanyakan pengamat undang-undang dan pakar dalam hukum syarak menyarankan bahawa Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah sepatutnya didamaikan untuk meningkatkan kredibiliti bidang kehakiman di Malaysia. Next. Cadangan yang antara cadangan ialah memberi tumpuan kepada perubahan struktur semasa dalam rangka kerja undang-undang. Salah satu contoh ialah pelantikan hakim Mahkamah Syariah atau Pakar Islam untuk mengadili kes-kes berkaitan kepentingan undang Islam di Mahkamah Sivil di samping penubuhan hanya satu bentuk mahkamah sahaja. Dan antara cadangan yang kedua ialah dengan menggunakan peruntukan sedia ada tapi perlu ditambah baik oleh pihak yang bertanggungjawab ataupun yang berkepentingan agar undang tersebut selaras dan tidak akan ada wujudnya konflik bidang kuasa pada masa akan datang. Dan pada pandangan kami ataupun pandangan kami sendiri berpandangan bahawa sebenarnya keadaan politik semasa ataupun keadaan politik sekarang yang menyebabkan yang tidak stabil yang menyukahkan pelaksanaan penyelesaian yang boleh dilakukan bagi isu konflik bidang kuasa antara mahkamah pada hari ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sebarang pertanyaan ataupun soalan yang boleh diajukan melalui WhatsApp. Terima kasih.